Dengan bangganya kami bawakan kepada anda Forum Ma'al Hijrah. Hijrah ke arah perubahan norma baharu dalam kehidupan. Jangan lupa temu janji anda bersama barisan panel jemputan istimewa. Jumaat 3 September 9 malam. Secara langsung melalui platform Jom Channel. Rancangan ini dibawakan khas kepada anda oleh Majlis Perwakilan Penduduk Zon 7 dengan kerjasama MBSA, Jom Amal dan Jom Channel. Bertemu kembali rentasan berita edisi 959. Saya Zawaz Yusof, antara paparan utama. KKM berahsia dan palsukan maklumat. Akta pemecatan ahli parlimen disokong. Menjatuhkan PM9 Pakatan Harapan tiada agenda. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Menteri Kesihatan yang baharu Khairi Jamaluddin Abu Bakar berkata Kementerian Kesihatan Malaysia KKM akan meningkatkan tahap ketelusan kementerian itu dalam mengeluarkan data dan maklumat tambahan kepada orang ramai berhubung COVID-19. Katanya ia untuk memastikan tiada lagi dakwaan bahawa kementerian berkenaan merahsiakan data yang diperoleh. Kami akan mula mengeluarkan pelbagai data secara terperinci bermula pada minggu hadapan dan ini adalah granular data yang akan disediakan secara terbuka kepada semua untuk melihat lebih daripada data-data yang telah dibekalkan selama ini. Ia penting bagi mewujudkan kepercayaan orang ramai kepada kerajaan. Malah tiada lagi unsur kerahsiaan atau pemalsuan maklumat, tegasnya. Seperti dipetik Sinar Harian 1 September. Ini bertujuan bagi memastikan kes harian dan bilangan rakyat Malaysia yang terpaksa dimasukkan ke hospital atau mengalami gejala serius serta kes kematian dapat dikurangkan, katanya. Sebelum ini, satu perang saudara berlaku di Twitter antara bekas penasihat khas kepada Perdana Menteri mengenai kesihatan awam Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud dengan pengerusi pasukan petugas khas menangani COVID-19 Selangor STFC, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Ia berbangkit apabila seorang pengguna Twitter memuat naik rencana daripada portal online Code Blue. Dalam wawancara dengan Jamilah pada 26 Ogos lalu, Zulkifli yang melihat hantaran itu menciap, "Salam semua. Satu hal syur-syur kami di STFC tidak dengari. Tapi pendedahan Tan Sri Jamilah Mahmud ini bukti PM8 juga tidak dengar penasihatnya. Masakan boleh beliau dakwa telah melakukan yang terbaik." Menurut Zulkifli, sikap Mahyadin itu menjadikan penyebab COVID-19 mencana sehingga jutaan kes setakat ini dan puluhan ribu kes setiap hari. Ciapan itu disertai dengan sindiran. Persoalannya, apakah PM9 dulu bekas TPM akan teruskan kerja buat PM8? Dalam wawancara dengan portal berkenaan, Jamilah berkata Malaysia sangat memerlukan strategi ujian nasional COVID-19 untuk mengurangkan risiko wabak kecil di masa depan ketika negeri-negeri mulai dibuka semula. Beliau berkata kelemahan sistem pengujian, penelusuran, pengasingan dan sokongan FTTIS tetap menjadi rantai tali paling lemah dalam strategi pengurusan pandemik Malaysia. Ketika saya berbicara mengenai tadbir urus, ini bukan hanya mengenai tadbir urus pemimpin. Ini juga mengenai bagaimana komuniti menjadi sebahagian daripada struktur keseluruhan anda. Kerana tadbir urus yang baik bermaksud bawah atas dan atas bawah. Anda harus memiliki sistem tadbir urus yang lengkap di mana setiap lapisan masyarakat dipertanggungjawabkan dan bertanggungjawab, kata Jamilah seperti dipetik. Bagaimanapun dalam ciapannya, Jamilah menuduh Zulkifli mempolitikkan isu berkenaan. Salam hormat YB Dr. Zul. Saya rasa perkara FTTIS tidak perlu dipolitikkan. FTTIS memang dalam proses diperbaiki. Tidak semua negara termasuk negara barat mempunyai sistem yang baik dan saya yakin akan diperkuatkan lagi, insya-Allah. Harap semua pihak bekerjasama menentang COVID, ciapnya.
Menjawab dakwaan Jamilah itu, Zulkifli mendakwa pihak yang mempolitikkan COVID-19 ialah Tan Sri Mahyadi Mak Yassin sendiri. Sejujurnya yang mengecewakan terkait mempolitikkan pengurusan pandemik hingga kita gagal untuk lakukan yang terbaik. Umum tak tahu cadangan-cadangan ini sudah lama dibuat. Akibatnya kes kita mencecah 1.6 juta dengan 15,000 terkorban. Jangan pula mudah-mudah kita salahkan takdir. Bilangan kes dipetik Zulkifli ialah pada 26 Ogos lalu, sewaktu perang kecil Twitter itu berlaku. Ciapan balas Zulkifli itu mendapat reaksi daripada pengguna Twitter yang rata-rata mengecam Jamilah yang didakwa sebagai penasihat yang tidak efisien. Hari dikecam semasa mesyuarat khas Parlimen Dewan Rakyat yang berlangsung pada 28 Julai 2021 yang lalu di atas beberapa isu dan lembabnya program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK yang diketuainya. Pada 1 September, sebanyak 18,762 kes baharu COVID-19 dilaporkan oleh KKM dengan jumlah kumulatif penularan wabak itu mencecah 1,765,016 kes. Selangor masih mendahului bilangan kes baharu dengan 3,711 kes. Bagaimana ia menunjukkan pola penurunan, manakala 6 negeri lain mencatat 4 digit jangkitan baharu. Negeri-negeri tersebut ialah Sabah 2,430, Sarawak 2,414, Johor 1,993, Pulau Pinang 1,762, Kedah pula 1,585 dan Kelantan 1,504. Jumlah kematian setakat kemarin ialah 16,942. Menurut Zulkifli, beliau membangkitkan perkara tersebut supaya ia tidak berulang. Perhatian saya adalah untuk mengetengahkan kegagalan besar dan kesombongan Mahyadin Yassin yang telah menyebabkan kesukaran yang amat sangat kepada kita, dan itu tidak boleh diambil mudah oleh sesiapa sahaja termasuk penasihat PM8 dan tidak diulangi oleh PM9, katanya kepada Jom Channel. Kematian dan kesukaran sepatutnya tidak terjadi jika kerajaan tebuk atap ini tidak mempolitikkan COVID-19 demi memanjangkan hayat kuasa mereka. Kini kenyataan Khairi ini dilihat mengiyakan bahawa perbuatan menyembunyikan data dan memalsukan maklumat tentang COVID-19 itu memang wujud. Selangor merupakan antara negeri yang menerima kesukaran akibat tindakan tidak beretika itu, memandangkan aplikasi selangkah yang dibangunkan kerajaan negeri tidak dapat melakukan pengesanan kontak dengan cepat dan sempurna tanpa data nasional tersebut. Jelas, ia bukan khayalan anggota STFC yang bertukus lumus menangani masalah penularan COVID-19 di Selangor. Angkatan Wanita Amanah Nasional AWAN menyambut baik cadangan bekas Timbalan Speaker Dewan Rakyat Datuk Seri Azalina Osman Said agar diperkenalkan satu akta pemecatan ahli parlimen. Saya menyambut baik saranan Datuk Seri Azalina Osman Said yang juga bekas Timbalan Speaker Dewan Rakyat betapa pentingnya kepimpinan politik generasi kini seterusnya akan datang terbuka menerima persaingan antara parti-parti politik sebagai suatu yang positif dan menguntungkan rakyat, katanya. Menurut ketuanya Aiman Atira Al-Jundi, tumpuan mesti diberikan kepada penyediaan peraturan permainan atau rule of the game yang lebih kemas dan tuntas bagi membolehkan persaingan sihat berasaskan nilai dan bukan lagi terhadap sentimen dan emosi yang dimainkan daripada prejudis perkauman dan keagamaan. Prejudis kaum dan agama ini adalah satu bentuk politik narsisme yang tidak memberi sebarang keuntungan kepada negara dan rakyat, khususnya dalam abad ke-21 dan seterusnya, bahkan memungkinkan untuk Malaysia diheret jauh kembali ke belakang. Saya percaya banyak perkara demi negara yang boleh kita perkemaskan bersama-sama. Politik seharusnya diangkat menjadi satu kerjaya profesional yang dihormati dan disegani, bukan sebaliknya dipandang sebagai cukup jijik dan keji seperti mana yang berlaku pada hari ini, katanya dalam satu kenyataan. Terdahulu Azalina dalam satu kenyataan menegaskan bahawa setelah 64 tahun merdeka, terdapat gejala berleluasa wakil-wakil rakyat membelakangi bukan sahaja parti politik tetapi juga akar umbi yang bersusah payah meraih undi dari pintu ke pintu dan rakyat yang memberi kepercayaan kepada mereka sebagai wakil parti politik dan manifesto yang dijanjikan. Ramai rakyat mempersoalkan apa artinya mengundi jika wakil rakyat boleh memajak gadaikan mandat rakyat selepas pilihan raya. Soal Azalina, menurut beliau pemimpin generasinya harus menerima persaingan antara parti-parti politik sebagai sesuatu yang positif dan menguntungkan rakyat jika berasaskan peraturan permainan atau rules of the game yang munasabah
Sabah dan bukan dicetuskan dari perpecahan parti politik yang memudaratkan. Persaingan politik perlu dimurnikan, bukan dihapuskan, ditekan, diisi dengan kebencian ataupun dihuru-harakan. Demi kemajuan negara, pemimpin politik generasi saya dan generasi lebih muda mesti berani bermuafakat dan berpakat untuk menjadikan politik sesuatu pilihan kerjaya yang profesional, yang dihormati dan disegani, bukan dikeji dan dicaci, katanya. Beliau meluahkan rasa terkilan dengan tanggapan rakyat terhadap ahli-ahli politik hari ini yang sangat memalukan. Ahli Parlimen Pengerang itu juga melahirkan rasa amat berbesar hati dengan perbincangan di antara Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bersama Blok Pembangkang dan Bebas untuk memperkenalkan undang-undang mencegah lompat parti. Beliau menyarankan bahawa bentuk terbaik untuk undang-undang mencegah lompat parti adalah untuk memperkenalkan Akta Pemecatan Ahli Parlimen atau Recall Act. Akta ini membolehkan pengundi menarik balik mandat yang telah mereka berikan kepada wakil rakyat yang membelakangi mereka. Oleh itu, hak untuk memilih wakil rakyat yang baharu atau mengekalkan wakil rakyat tersebut dikembalikan kepada pengundi. Bersempena dengan Hari Kemerdekaan yang ke-64, saya, Azalina Osman Said, Ahli Parlimen Pengerang, berhasrat untuk menghantar suatu notis usul kepada Yang di-Pertua Dewan Rakyat di bawah Peraturan Mesyuarat 49/1 untuk rang undang-undang RUU ahli yang bukan ahli kerajaan. Usul RUU yang dicadangkan bertajuk Rang Undang-Undang RUU Pemecatan Ahli Parlimen 2021, dan saya berharap usul ini menjadi titik permulaan untuk memperkenalkan pilihan raya pecat atau recall election di dalam sidang Parlimen September 2021 ini, tegasnya. Beliau juga berhasrat untuk mencadangkan penubuhan kaukus reformasi Parlimen dan demokrasi pelbagai parti di antara ahli-ahli Parlimen yang berminat. Ini adalah untuk memperkasakan institusi Parlimen Malaysia dan memartabatkan demokrasi berparlimen di negara kita. Jom cara melihat cadangan Azalina itu merupakan langkah mematangkan permainan politik di negara ini yang selama ini bersikap feudal, bigot dan menghina intelek rakyat Malaysia. Akta tersebut harus memasukkan sekali klausa untuk menangani isu ahli parlimen yang menunggang agama agar tiada lagi kebencian kaum yang berpunca daripada ceramah atau tulisan yang mendatangkan mudarat seperti amanat Hadi sebelum ini. Jangan pula ada yang kata ini idea daripada penjajah yang liberal dan tidak Islamik. Yang baik jadikan teladan, yang buruk kita jadikan sempadan. Persidangan Parlimen pada 13 September ini dijangka akan menjadi perhatian dunia. Ini kerana Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah telah bertitah bahawa keabsahan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob hendaklah diuji di Parlimen. Bagaimanapun, menurut laporan media, satu surat makluman daripada Setiausaha Dewan Dr. Nizam Maidin Baca Maidin yang dihantar kepada ahli-ahli Parlimen bertarikh 30 Ogos 2021 memaklumkan penangguhan sidang Dewan selama seminggu dari tarikh asalnya pada 6 September. Difahamkan surat makluman tersebut tidak menyatakan aturan mesyuarat berhubung undi percaya yang sepatutnya dibawa semasa persidangan kali ini. Mengulas mengenainya, Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng menegaskan bahawa tiada sebarang alasan bagi penundaan sidang Parlimen dari 6 September kepada 13 September jika usul berkenaan tidak tersenarai dalam agenda atau kertas aturan persidangan Dewan Rakyat. Jelas bahawa Parlimen sudah ditangguhkan 1 minggu untuk membantu Ismail Sabri yang berada di bawah kuarantin di rumah kerana menjadi kontak rapat dengan pesakit positif COVID-19. DAP menerima bahawa Perdana Menteri baharu perlu berada di Parlimen ketika undi percaya sedang dipertimbangkan dan diputuskan oleh Parlimen. Namun jika tidak ada usul undi percaya, apa gunanya atau alasan penangguhan Parlimen selama 1 minggu? Tidak ada alternatif atau kompromi untuk mengadakan usul undi percaya di Parlimen. Ia perlu dilaksanakan, katanya dalam satu kenyataan. Pengarah Komunikasi Keadilan Fahmi Fazil turut bersetuju bahawa usul undi percaya Perdana Menteri perlu diteruskan di Parlimen walaupun beliau mempunyai kuasa untuk tidak melaksanakannya. Fahmi Fazil berkata tindakan itu akan melancarkan sistem takbir urus kerajaan yang dipimpin Ismail Sabri tanpa dipersoal sokongan terhadapnya oleh mana-mana pihak lapor utusan Malaysia. Ismail Sabri akan membentangkan rancangan Malaysia ke-12 atau RMK-12 di Dewan Rakyat pada 27 September ini. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamad, unit perancang ekonomi EPU akan memberi maklumat dan taklimat terkini kepada Perdana Menteri mengenai penyediaan RMK-12 berkenaan. Mustafa berkata RMK-12 dan Belanjawan Pembangunan 2022 akan diberi tumpuan dalam 100 hari pertama seperti yang diarahkan Ismail Sabri.
Ujar Mustafa, RMA ke-12 merupakan fokus utama yang akan dibentangkan oleh Ismail Sabri. Dalam hubungan ini, Pengarah Komunikasi Amanah Khalid Abdul Samad berkata, Pakatan Harapan tidak terlibat dengan usul undi percaya kepada Perdana Menteri yang diibaratkannya sebagai berada di atas titian sirat. Dalam keadaan ibarat titian sirat yang begitu halus, ia menyukarkan Ismail Sabri untuk seimbang dan tidak jatuh. Khalid Samad melihat kumpulan-kumpulan yang dilantik Ismail di dalam Jemaah Menteri mempunyai tuntutan masing-masing yang bercanggah antara satu sama lain. Kedudukan Ismail Sabri tidaklah begitu selesa, di mana walaupun dia telah mendapat 114 undi, tetapi golongan-golongan yang menyokong dia semua ada perkiraan dan kepentingan masing-masing. Pada mulanya secara jelasnya pihak Bersatu telah menyatakan bahawa sokongannya adalah bersyarat, bahawa di antara syarat-syaratnya adalah jangan beri ruang kepada golongan kluster mahkamah untuk kembali duduk di dalam kabinet atau untuk dilepaskan daripada pendakwaan. Pada masa yang sama kita tahu golongan kluster mahkamah ini yang ada di dalam PN pula, mereka pula ada dia punya tuntutan yang mana mereka telah jatuhkan Mahir Adin kerana Mahir Adin tidak mahu penuhi kehendak mereka. Maka sejauh manalah Ismail Sabri pula akan sanggup untuk memenuhi tuntutan mereka, yang mana kalau dipenuhi tuntutan mereka pula, yang hak Bersatu pula akan bantah dan mungkin akan tarik dia punya sokongan. Lalu inilah yang mana Ismail Sabri dia kena bersilat ke apa ke saya pun tak tahu. Ini masalah yang dia terpaksa hadapi. Katanya dalam bicara Khalid Samad di Jom Channel malam tadi, Ahli Parlimen Shah Alam itu menegaskan Ismail Sabri dijatuhkan oleh golongan yang pentingkan politik dan kedudukan dan bukan mahu menguruskan masalah ekonomi rakyat. Menurut Khalid, disebabkan mainan politik dalaman yang akhirnya terlantik Perdana Menteri ke-9 setelah menjatuhkan Perdana Menteri ke-8. Justru katanya mungkin akan muncul pula Perdana Menteri ke-10 sebelum tibanya pilihan raya umum ke-15. Ramai yang risau keadaan tidak stabil terus berlaku setelah terbentuknya kabinet baru-baru ini, kata beliau. Suka atau tidak, bagi negara yang bergantung kepada pelabur asing dan ekonomi domestik, kestabilan politik akan menjadi penentu sama ada ekonomi negara akan pulih atau sebaliknya. Jika asyik bertukar Perdana Menteri, negara akan dilihat tidak stabil dari segi politik yang boleh merencatkan pertumbuhan ekonomi yang sudah terjejas teruk akibat serangan COVID-19. Situasi ini sudah tentu berbeza dengan negara maju seperti Jepun yang kerap bertukar Perdana Menteri tanpa mengganggu perkembangan sektor ekonominya. Justru kerana itu, Pakatan Harapan tidak akan mengundi untuk menolak atau menyokong undi percaya kepada Perdana Menteri. Sebaliknya, Pakatan Harapan akan menyokong usul untuk mengadakan Akta Anti Lopat atau Rang Undang-Undang RUU Pemecatan Ahli Parlimen 2021 bagi menghalang Ahli Parlimen daripada melompat menyokong parti lain setelah menang pada pilihan raya umum. Kata Khalid, rakyat akan lebih yakin untuk turun mengundi jika ada jaminan bahawa calon yang menang tidak akan mengkhianati mandat yang diberikan oleh rakyat kepada mereka. Khalid juga mencabar gerombolan pengkhianat seperti Tan Sri Mahyadin Yassin dan Datuk Seri Azmin Ali kembali bertanding di Parlimen Pagoh dan Gombak untuk melihat sama ada mereka masih mendapat sokongan rakyat yang dikhianatinya dahulu. Jom Channel berpendapat kenyataan Khalid ini munasabah kerana rakyat sekarang sudah tahu siapa yang benar-benar ikhlas berjuang untuk kebajikan mereka, siapa yang hanya menjadi penjara untuk perut sendiri. Rakyat sudah kenal siapa golongan pengkhianat, penunggang agama serta katokrat dan akan menolak mereka pada pilihan raya umum ke-15 nanti. Justru beranikah mereka berhadapan dengan rakyat yang mereka telah khianati pada pilihan raya umum ke-14 lalu untuk kali ini? Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layar reporter jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof. Terima kasih untuk perhatian. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.